Okay, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Madam Rose. Hari ini kita masih lagi di tajuk pasaran persaingan sempurna dengan subtopik 6.3.5 iaitu keseimbangan firma PPS dalam jangka masa panjang bahagian yang pertama. Untuk bahagian ini kita akan bincangkan penyesuaian jangka panjang firma apabila untung lebih normal wujud. Okey, sebagaimana yang kita tahu, firma PPS mempunyai ciri kebebasan keluar masuk. Okey, maknanya apabila firma rugi dalam jangka masa pendek, firma PPS akan bebas untuk keluar. Tapi jika firma untung, firma lain nak masuk ke pasaran pun tidak ada halangan. Dan ini akan menyebabkan dalam jangka masa panjang, firma PPS hanya akan dapat untung normal sahaja. Okey, jadi dalam keadaan jangka masa panjang, kita akan tengok dua keadaan penyesuaian. Yang pertama adalah apabila firma PPS dapat untung lebih normal dalam jangka masa pendek. So, macam mana penyesuaian daripada untung lebih normal kepada untung normal dalam jangka masa panjang. Dan yang keduanya, jika firma dapat untung kurang normal dalam jangka masa pendek. So, macam mana penyesuaian akan berlaku yang menyebabkan dalam jangka masa panjang, firma PPS cuma akan dapat untung normal sahaja. Okey, sekarang kita tengok proses keseimbangan jangka panjang firma PPS dengan keadaan firma dapat untung lebih normal dalam jangka masa pendek. Okey, kebebasan keluar masuk, ciri kebebasan keluar masuk dalam PPS menunjukkan apabila firma PPS dapat untung lebih normal, ia akan menarik minat firma lain untuk sama-sama masuk ke pasaran. Sebab dah untung, banyak firma lain berminat untuk masuk ke pasaran persaingan sempurna. Okey, dan firma yang sedia ada pun akan besarkan lagi saiz keluaran dia. Sebab dah dapat untung lebih normal, dia akan besarkan lagi pengeluaran dia. So, apa jadi kepada penawaran barang tersebut di pasaran? Okey, penawaran barang di pasaran akan meningkat. Okey, sebagaimana yang kita belajar dalam bab 2, apabila penawaran meningkat, kelok penawaran akan beralih ke kanan dan menyebabkan harga di pasaran akan jatuh. Okey, itulah keadaan apabila firma dapat untung lebih normal. Harga pasaran akan jatuh. Okey, yang pertama sekali kita tengok macam mana kita nak lakar kelok. Okey, so ini langkah-langkah dia. Mestilah kita lakarkan dulu dia punya rajah dia. Dia ada dua, iaitu pasaran dengan rajah untuk firma. Dan langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Okey, yang pertama kita lakarkan keseimbangan asal pasaran dan firma. Okey, keseimbangan asal pasaran dan firma dari segi harga, kuantiti dan keuntungan. Okey, kita tengok apabila untung lebih normal, firma akan masuk ke pasaran. Jadi kelok penawaran akan beralih ke kanan. Kelok penawaran akan beralih ke kanan. Jadi pastikan masa kita lakarkan kelok permintaan dan penawaran, kita lakarkan di sebelah atas kiri. Di sebelah atas kiri. Sebab nanti kita akan gerakkan kelok tu ke bawah. Ke sini kan. So, dia ada ruang lah untuk kita lakar lagi satu kelok tu. Okey, macam ni. Ini adalah kelok penawaran dan ini adalah kelok permintaan. Belah atas ke kiri sikit. Ke kiri. Okey, lepas tu kita tandakan kawasan keseimbangan, tanda harga dan tanda kuantiti. Itu untuk pasaran. Seterusnya kita tarik ke firma. Harga dia P sebab firma penerima harga, dan lakarkan kelok MR sama dengan AR sama dengan DD. Yang sama dengan P, anjal sempurna. Okey, seterusnya kita lakarkan
kelok SMC. SMC tu kelok kosut jangka pendek. Kelok SMC, lepas tu kita lakarkan keadaan keseimbangan SMC sama dengan MR dan cari dia punya kuantiti keseimbangan. Okey, seterusnya kita lakarkan kelok SAC. SAC tu kita letak di bawah lah daripada AR sebab kita nak tunjukkan keadaan yang untung lebih normal yang firma dapat tu. Jadi dah lakarkan SAC, kita tanda titik SAC pada titik D dan kawasan keuntungan BPED. Okey, itu langkah yang pertama. Seterusnya kita lakarkan peralihan kelok penawaran ke kanan. Okey, so beralih ke kanan ke S1. Dan kita tandalah keseimbangan yang baru pada E1. Harga dia akan jatuh ke P1 dan kuantiti akan naik ke Q1. Okey. Lepas tu kita tarik untuk dapatkan keadaan di firma. P1 tarik dia punya kelok MR1 sama dengan AR1 sama dengan DD1. Okey, lepas tu kita lakarkan satu lagi kelok kosut jangka masa pendek. Okey, so kita buat yang kedua pula SMC1 dan cari dia punya titik keseimbangan dan kuantiti keseimbangan E1 dan Q1. Okey, seterusnya kita lakarkan kelok SAC ataupun kelok kos purata jangka pendek yang SAC1 pula. Dan kita tahu dalam jangka masa panjang dia dapat untung normal. Jadi kita letaklah kelok SAC yang tangent ataupun sentuh AR tu. Maksudnya dia sama. Tu macam tu. Okey, dan pastikan SAC ni SMC potong SAC ni SAC1 pada masa dia minimum sebab kita nak tunjukkan dia dah dapat untung normal dah. Okey, dah selesai dua keadaan keseimbangan jangka pendek ni tadi. So kita bentukkan pula kelok LAC. Okey, kita tahu kelok LAC diperolehi bila kita sambungkan titik-titik minimum SAC yang menunjukkan size logi. Kan? Size logi. So ada dua kat sini. Size logi SAC1 dan SAC dan SAC1. So kita gabungkan kedua-dua ni kita dapatlah kelok LAC. Macam tu. So itu adalah LAC. Gabung yang ni, tarik sampai ke atas. Dan pastikan masa dia lalu di E1 ni, pastikan LAC tu minimum. Sama dengan SAC pun dia minimum kat situ. Okey. Seterusnya bila ada LAC, kita lakarlah pula kelok LMC. Dan LMC tu kita tarik, dia mesti sentuh juga di garis keseimbangan yang baru ni. Tarik naik atas. Okey. So tarik naik atas. So itu adalah LMC, keseimbangan jangka panjang. So semua jumpa kat sini. Okey. Okey, sekarang ni macam mana kita nak cerita ataupun kita nak buat penerangan berdasarkan kelok yang telah kita lakarkan. Okey, so ini adalah rajah yang kita dah lakar tadi dan saya harap semua dah pandai macam mana nak lakar rajah. Kalau masih belum pandai, praktis. Praktis dan praktis sampailah pandai. So macam mana kita nak cerita? Okey, langkah yang pertama, kita cerita ataupun kita terangkan berkenaan dengan keseimbangan asal, pasaran dan firma. Okey, kita tengok kat sini, ini pasaran, ini firma. So keseimbangan pasaran, kita kata pada E apabila permintaan sama dengan penawaran pada harga P dan kuantiti Q.
Okey, so langkah yang kedua kita ceritakan keadaan di firma pula. Firma menerima harga P dan keseimbangan pada E apabila SMC sama dengan MR pada kuantiti Q. Okey, firma guna saiz logi SAC dan memperolehi untung lebih normal sebanyak BPED kerana jumlah hasil OPEQ lebih besar daripada jumlah kos OBDQ. Okey. So, seterusnya kita ceritakan untuk lebih normal akan ada firma yang masuk ke pasaran. So, kita ceritakan proses penyesuaian yang jadi macam mana. Okey, yang kedua kita ceritakan berkenaan proses penyesuaian. Okey, jadi kita kata apabila untung lebih normal, firma lain masuk ke pasaran dan firma sedia ada akan besarkan saiz logi untuk besarkan output. Okey, so apa jadi? Kemasukan firma berterusan selagi terdapat untung lebih normal. Selagi ada untung lebih normal, dia akan masuk. Okey, jadi penawaran di pasaran meningkat, harga pasaran akan terus jatuh sehinggalah ia mencapai tingkat harga di mana firma hanya memperoleh untung normal. Okey, seterusnya kita ceritakan keadaan keseimbangan baru pasaran dan firma. Okey, jadi di pasaran apabila penawaran meningkat tadi, skelop penawaran akan beralih ke kanan. S ke S1, wujud keseimbangan baru di E1 pada harga P1 dan kuantiti Q1. Okey, dan firma akan terima harga P1 keseimbangan tercapai pada E1 apabila SMC 1 bersilang dengan MR1. Okey. Pada harga P1 ni dengan saiz logi SAC1, firma akan dapat untung normal di mana jumlah hasil OP1 E1 Q1 sama dengan jumlah kos OP1 E1 Q1. Okey, jadi pada keseimbangan E1 LMC sama dengan LMC sama dengan ataupun bersilang dengan titik minimum LAC dan SAC 1. Jadi kita tulislah pada keseimbangan E1 LMC sama dengan SMC 1 sama dengan MR1 sama dengan minimum SAC 1 sama dengan minimum LA1 sama dengan P1 sama dengan AR1. Maksudnya kita ceritakan semua keadaan kelok-kelok pada masa keseimbangan jangka panjang ini. Okey, ini adalah contoh soalan PSPM. Yang pertama adalah jelaskan penyesuaian yang akan berlaku dalam jangka panjang bagi firma persaingan sempurna apabila memperoleh keuntungan lebih normal dalam jangka pendek. Okey, soalan ini akan membawa kepada 10 markah. So, macam mana kita nak jawab soalan ni? Ia adalah sama macam yang kita telah bincangkan sebelum ni. Okey, sekian untuk kali ini. Kita akan sambung ke bahagian yang kedua, iaitu kita akan tengok dari segi penyesuaian jangka panjang firma PPS apabila firma dalam keadaan untung kurang normal. Okey, sekian, terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share sebagai tanda sokongan kepada channel yang telah Madam sediakan. Sekian, terima kasih.